So selamat datang guys kepada drafting sudah pun bermula. Minta maaf tadi ada bit of a bug dalam drafting tadi. So kita dah come back and then kita akan lihat pada drafting. Selina dan juga Link akan diberikan ban. Kalau kita ikut seterusnya selepas ini, okey sahaja. Di manakah kalau saya melihat Johid telah ditendang keluar. Yep, it is nice. Kita tahu Johid memang memberikan damage yang agak tinggi. And then untuk saya, iyalah tak ada masalah besar lah untuk mana-mana band. So Hayabusa quite nice band di manakah mereka akan bermain dengan sangat-sangat cantik. And right now kalau kita melihat drafting, Pakito menjadi first pick. So sekarang ini dengan adanya Pakito, mereka boleh go all out and then tunjukkan kekuatan mereka di Land of Dawn. For me, I nak kata satu saja, it depends pada gameplay mereka. If mereka payback time. okay lah. I nak kata satu je guys. Ada Chow boleh saja memilih Chow, but enemy team ada Barat. So Xbox juga dibuka. Su terlepas satu match ke tak? Su tak terlepas satu match. Kita tadi rematch game tadi sebab ada bit of bug effect lah. So kita terus rematch balik. So for me okay lah. Drafting dia Ruby, yep, nice. Bit of a close range, ada a bit of a two hero yang boleh berbaik di close range. So bila benda ini berlaku, Team Hawk, yep, Nathan akan dimasukkan. Dengan adanya Nathan ini, mereka boleh go all out tanpa masalah. Okay, ada Nathan, tiada masalah. So right now, kalau kita lihat Nathan atau para hero terbarat akan menjadi jungle guys. Tiada okay lah. I mean Nathan menjadi jungle ataupun Baras menjadi jungle, apa yang korang ingat? I mean korang rasa? So boleh je beritahu kat dalam comment section, adakah Nathan Baras akan menjadi jungle pada malam ini untuk Team Hawk. Manakala untuk Richie Esport band yang seterusnya, kemungkinan tinggi a bit of a rumor akan di ban. Ya, Mage akan diberikan a band yang cantik. Okay. And right now untuk pick yang seterusnya, I rasa dia kena main a bit of a good pick lah. I mean good pick means mereka kena ambil a bit of a good mage yang boleh memberikan damage tinggi. Kagura ada, mereka ada Eudora, ada banyak lagi hero, but Lunox akan menjadi fokus utama. Okay lah. Ni comfort sengit gila. Yes, orang tua I rasa ia akan menjadi lebih sengit juga. Haraplah saya boleh cast dengan cantik sebab hanya ada lagi 2 game dalam malam ini. Sebab kita nak tahu siapa yang menang. I rasa semua game malam ni best tu. Tak ada yang tak best langsung. Semua best. Semua game yang sangat cantik. Your team is picking. Ada Nathan X pengamatan. Okay, ini macam mana I nak katakan, it's all about the gameplay mereka nak go in lah. So Team Hawk, Richie Esport, mereka boleh go early game, mereka boleh go late game, but it's all about how they will be playing at the games right now guys. So mereka kena go all out lah. Alus sebagai jungle, I tak expect benda ini langsung. Bila dah ada Aulus sebagai jungle, it's all no Team Hawk fokus kepada late game guys. Tak ada masalah, diorangnya fokus is 100% late game. I akan cakap kalau korang feed Aulus awal-awal ni, memang I tak tahu I nak kata apa. But if you guys don't feed Aulus, and of course game ini akan ke arah late game. Mari saya memperkenalkan daripada Richie Esport. Kita ada Gorgeous Need 36 FR, Zaid, Ahmad Mirul, Harashoku dan juga Lola. And kita ada Gary, Zeno, Noir, Syam, Awaf daripada Team Hawk. Okay. Okay lah.
Senang cerita I nak katakan. Tak habis-habis kau panggil aku orang tua. Okay. You muda. Uh, I betul lah. Awal sangat both team jumpa contender. Betul. I dah kata actually mereka sepatutnya jumpa kat semi-final or final. And untuk group A ni, I rasa a lot of tough teams. Tough teams yang boleh masuk kepada final, I think, championship ataupun playoff teams. Esport championship ni. So it is nice lah. So nampaknya kita akan ada champions of champions lah, yang bukan kaleng-kaleng di mana Pakito sebagai jungle untuk team Richie Esport. I akan check IG saya, jangan risau. But back to the game, di manakah team Hak mereka a bit of a nice gameplay daripada player Noir mengelakkan Okay, I rasa pause akan diminta, kemungkinan tinggi akan diberikan kepada Matilda. Masih lagi mereka menghadapi a bit of a lagging damage. I tak tahulah. Gurau je guys. Kena Aduh, kita kena daripada community hero. So biasalah. Sorry aku tengah santai-santai tadi So aku dah kembali Aku duduk straight sikit lah. Kan nampak tak cantik pasal live. But it was really nice game lah. So ikut drafting korang rasa siapa menang guys? Sebab for me, dua-dua team ada plus lah guys. Kalau mid game, I rasa Richie Esport boleh menang mid game. Kalau masuk late game, I'm 100% sure Team Hak has the possibility. I mean, high possibility sangat. Kalau kita tengok yang late game pun, kalau birthday pula, aduh. Kalau ikut drafting pun, Richie Esport, I kata Hoshuku late game. Most of the time Hoshuku late game guys. Dia seorang je late game yang boleh memberikan damage yang sangat tinggi. Kalau ikut kepada Team Hak pula, mereka ada Zeno and Aulus. Dua-dua boleh bagi damage yang agak tinggi pada late game. So 2 damage menentang 1 damage is gonna be tough. Is it gonna be early game? Or is it gonna be late game? Itu soalan saya. Sebab itu paling penting geng. Kalau tak nanti kan susah gila guys. Okay, so back to the comment section. I nak katakan kat korang, come on, give your comments about the drafting and win factor untuk team Richie Esport. It's all about early game. Early game lah. Mereka punya early game kena kau. Kalau tak, it's gonna be really tough for them. And if early game mereka tak betul, it's gonna be quite sad. But apa-apa pun kita akan kembali kepada game kita. Game kita yang pertama, minta maaf, yang ketujuh, manakala Noir terus dijatuhkan oleh team Richie Esport. Mereka mengambil peluang di manakala Noir terlalu ke hadapan and then dia terpaksa dijatuhkan. It's all about dia terlalu ke depan. Minta maaf geng. So jangan lupa untuk follow kami di Esport, Gamesman Esport di semua Itu penting. Baru saja korang boleh join giveaway kami, iaitu kita akan memberikan 10,000 diamond kepada penonton yang lelaki yang mantap sekali. But the damage kepada Benedetta is quite high juga. And right now Kuzi, hi Kuzi, apa khabar Kuzi? Lama tak jumpa. And right now Noir Mirul once again menerima damage yang agak besar. Flicker terpaksa guna Bahi, is too far from hope. I tak tahu mana dia nak lari geng. Dia macam bersorangan diri. I rasa dia akan masuk ke dalam turret and then dia akan mati lah. And then siapa yang dapat kill I don't know. Member recall daripada sana Bapak idola Sianua Mirul ni. Recall daripada tempat yang tak boleh dapat mereka. Turtle diberikan kepada Richie Esport. Richie Esport is quite good playing early game mereka. And as I said lah, it's just about late game. Salam Abelong HOS Kelantan. Salam Basko, apa kabar? Dan sekarang ini Gary, he's gonna be playing as a jungler. Dia ada Guiding Wind di kepala dia, but dia takkan guna benda tu sebab dia dah lama sangat. Okay, back to the game. Seperti I kata, Team Hak, apa yang mereka keluar adalah it's just farm. And luckily yang akan menentang sama lain ni memang idola. Jangan risau isu. Saya akan dengar DM semua ni nantilah. Fokus kat sini boleh lah. Kalau IG tak boleh. So back to the game. Noir
Okay, Zeno, okay, tiada masalah. Oh, damage agak besar daripada Richie Esports. Cuba untuk mendapat pick up, but adanya seorang Zeno menggunakan Nathan, mereka boleh tolak ke belakang and boleh saja memberikan damage yang besar juga. So, okay saja. Tiada masalah. It's going really nice pada malam ini. And right now, di top lane, a bit of a damage dikeluarkan daripada Lola. Cut creep as usual. Xbox, mereka dah dapatkan the farming earlier. Settlekan benda ini and then mereka boleh go all out after a bit of a team fight. And right now Matilda masih lagi di mid lane, masih lagi level 3 and dia dah capai level 4. Macam kenal je Team Heart tu. Yep, Team Heart pernah, saya pun kenal juga. Saya pun pernah jumpa diorang. Then these guys are really good teams. And go Richie daripada Sharina Richie. Yep, welcome Sharina Richie. And right now Detonas welcome tiada akan diberikan. Last Infinity membakar tapi tak cukup. Tumbuhkan maut. Gary diberikan damage agak besar. Kalau boleh tak boleh dijatuhkan. Tapi satu stun yang agak cantik daripada Barat mengelakkan Zaid melakukan engagement. But Team Heart mendapatkan another kill berserta dengan Team Richie Esports. So dua-dua orang ada satu kill yang sama. So nothing much is gonna be different pada game ini. Gonna be same pada kelas 1 lompatan yang begitu cantik. Tumbuhkan maut terus dijatuhkan. Korang nak lari mana? Korang nak pergi mana? It's all about the gameplay yang sangat cantik ditunjukkan oleh mereka. And right now the gameplay is belonging to the both of the team. Yup, I nak katakan satu saja. Game ini sangat cantik. Di mana Richie Esports sudah ada 2 kill. Team Hawk ada 1 kill. Tak cukup lagi, mereka dapatkan turtle menambahkan lagi sedikit gol yang mereka ada. And then mereka nak gol up. Masalahnya di sini Fedes Ray agak cantik terkena perkelahian di belakang. And Trophy tak boleh nak buat apa-apa walaupun adanya damage yang besar. Dia macam tak ada rasa sahaja untuk team Richie Esports. Richie Esports dah ada 3 kill dengan a bit of a 1000 Goli agak cantik tetapi di mid lane once again Aulus buka Undying Fury tapi tak cukup damage. Pakito memang idola. Double kill diberikan kepada beliau. Beliau tengah going all out pada malam ini. Beliau nak mendapatkan pick off yang mereka rasa ataupun beliau rasa memang cantik. But right now on the momentum, I nak katakan satu saja geng, kita dah memasuki kepada minit yang kelima. Dan sekarang ini kita akan lihat pada gameplay ini. Richie Esports 5 kill, Team Heart 1 kill, 2000 gol berbeza daripada dua-dua team. It is nice. Untuk round yang ke ini kita nampak Richie Esports is doing very good. Manakala Noir diberikan damage yang besar, Zeno masuk, minta maaf Mirul masuk untuk mendapat pick off, but not mereka rasa macam aku nak menang, but tidak boleh menang apa-apa. Right now mid lane akan menjadi fokus utama. Gold plating sudah pun terjatuh sebab dah ada 6 minit Pakito level 4. And right now mereka akan masuk juga at the same point untuk mendapatkan pick off. And then whatever they nak, they can do. Sebab mereka punya kekuatan terdiri pada pick off mereka. Okay, back to the game. Richie Esports Team Hawk, what are they doing? They are doing really good. WAF di sini, yep, they are going for all out. Zeno ada kekuatan and then tak boleh nak buat apa-apa. Sebab WAF menentang Lola ni, Lola dah lah counter true damage. I mean dia ada true damage yang agak besar. Setiap kali dia dapat stack daripada dia punya pembakaran, damage dia is so high. So dia boleh gunakan benda itu untuk memberikan counter. But di mid lane, a bit of a fighting akan berlaku. Just hanya and nampaknya katanya Benny diberi Gorgeous. So nampaknya Gorgeous menggunakan berita dengan agak cantik kot. But anyways, kita akan lihat satu turtle telah pun diberikan kepada Pakito right now at the moment. And mereka dah masuk untuk mendapatkan pick off, but tak berjaya. Tetapi di mid lane another time Fasha datang pula dengan damage yang agak besar untuk mengekalkan capability dia. And right now Mirul, apa yang beliau buat adalah beliau bermain santai-santai. Gameplay ini untuk Richie Esports and Team Hawk bermula dengan a bit of a safe gameplay, di manakah dua-dua team bermain dengan sangat-sangat safe, menunggu untuk momentum. Matilda memberikan sedikit damage dari Soul Bloom, but it is not enough for anybody to take a damage. But right now Team Hawk perlu mencari satu fasa comeback. Kalau tak, mereka akan menghadapi masalah yang besar. Mirul adalah a bit of a damage dealer, bukan damage dealer, a bit of a good CC untuk Team Richie Esports.
Kalau Richie Esport dah menang, mereka perlu gunakan Miro dengan agak cantik. Setiap tarikan I'm offended dia perlu terkena. Kalau tak, tak terkena, baru cakap terkena. Satu tubuh kaya mau terus dikeluar mereka Matilda meluluskan diri dengan adanya dia punya lompatan maut. But right now di belakang satu letupan sangat cantik daripada Lola. But Matilda once again meluluskan diri dengan adanya guiding win. Back to back Matilda. I tak tahu macam mana dia fikir dia boleh gunakan dia punya wings, dia punya pelarian itu, guiding wings tu, and then dia tepat-tepat gunakan untuk meluluskan diri saja guys every single time. So top lane bye bye Fasha. Once again Fasha telah pun memberikan satu kill untuk tim mereka. Matilda masuk and then mengikutkan seorang, tetapi damage burst yang sangat tinggi daripada team Richie Esport mendapatkan another pick off 9-1. 4,000 golik yang agak besar, and pada minit yang ke-9 inhibitor turret yang kedua, minta maaf, turret yang kedua pun telah diberikan kejatuhan. And right now Richie Esport in top lane, dari segi lane di top lane 100% victory, and ini boleh menyebabkan mid lane turret pun dicari-cari, and mid lane turret ini akan terjatuh di tangan Richie Esport. Terus mendapatkan 4 turret pada malam ini. Kalau tak, it's gonna be hard. Jangan risau geng. Mereka ada satu saja peluang untuk mendapatkan pick off ini. So Team Hub perlu berjaga-jaga dengan pick off team Richie Esport, sebab mereka ada Pakito, and bila Pakito bermain jungle, dia boleh slow korang, dia boleh dapatkan nyawa dari korang, dia boleh dapatkan damage dari korang. So jaga-jagalah korang bila bermain dengan Pakito. Mereka last season telah pun dibuka, masuk ke dalam turret mereka, biggest telah pun digunakan. Lihat pada Daytona's welcome tidak berjaya, flicker terus ditekan oleh seorang Xbox, meluluskan diri. And Richie Esport Team Hub is still showing the fighting spirit yang mereka ada. They want to win. I faham Team Hub mereka nak menang, mereka nak go all the way, and then but mereka tak berjaya. Once again I nak kata Team Hub, mereka dah tak ada defend dah sekarang ni. So mereka hanya dapat lock ini. Richie Esport boleh push, Richie Esport boleh mendapatkan kemenangan mereka pada malam ini. But adakah benda itu akan berlaku ataupun tidak, kita akan saksikan, sebab golik adalah hampir-hampir dengan 7,000. Apa-apa pun, I nak kata saja guys, lihat pada game ini mereka dah masuk ke dalam Land of Dawn, and Land of Dawn ini akan menjadi fokus utama. 8,000 gold lead ini memberikan bit of undying fury ke arah Lord ini, mana satu tarikan begitu cantik. Last City akan masuk ke dalam letupan maut telah pun dikeluarkan mereka. Satu inhibitor telah pun diberikan kepada Richie Esport. Richie Esport memang mantap sekali. And right now kita akan lihat back again. Satu Daytona's welcome tidak berjaya, but mid lane turret telah pun dijatuhkan, hanya meninggalkan 2 lagi turret untuk berdiri di base Team Hub. Richie Esport is going all out right now, and lihat pada mereka masuk, mereka nak pick off, mereka nak menang, tetapi Mirul akan dipijak keluar daripada Land of Dawn, and Team Hub akhirnya mendapat the pick off yang mereka menunggu-nunggu dengan the Aulus late game combination, manakala satu pembakaran maut, and by you go, damage yang agak besar. Aulus datang masuk and then mendapatkan pick off ini, manakala Pakito nyawanya sangat rendah, terus dijatuhkan pada masa yang sama juga oleh Matilda. Ares pick off demi pick off, manakala lihat pada seorang Gorgeous, dia terus ada Beretta, dia terus masuk, dia mendapatkan satu kill juga. So ini yang saya kata is all about your execution. Kalau execution ya tak cantik, it just takes one team fight saja. Macam tadi saya kata, Richie Esport dah menang a lot of team fight, but dengan adanya satu team fight daripada Team Hawk, miscalculation berlaku, and then mereka macam kabur. Mereka tak boleh nak buat apa-apa. And right now kalau kita lihat Land of Dawn, it is nice. Hero apa-apa yang di ban, semua hero OP dilepaskan. So memang semua hero loop, a lot of hero OP telah pun dilepaskan. If hero ini diambil, game ini akan berlaku. But kalau dua-dua team dah ada hero OP, it's gonna be really tough. And right now Richie Esport menentang Team Hawk. Dah cecah minit yang ke-12, kemungkinan tinggi akan masuk kepada kepada end of the session. But right now Richie Esport and also Team Hawk are doing their best. Pada extra yang cantik, Undying Fury once again memang memberikan damage yang agak besar. Tak boleh nak katakan apa-apa. It's just mereka punya kerja. And right now once again, sekali lagi mereka meluluskan diri di dalam bukan air, tetapi itulah dia, Beretta menggunakan satu Electrofighter. Aulus telah pun terjatuh. Ini membuka peluang yang sangat-sangat besar untuk team Richie Esport melakukan pushing ke hadap Team Hawk. Sebab dah tiadanya Aulus, mereka boleh mendapatkan a lot of support power daripada Land of Dawn. If
If satu lagi inhibitor telah pun dijatuhkan, nampaknya Reggie Esport ada peluang untuk memenang. Damage yang agak besar kepada Nathan. Nathan kena tumbuk, terus dijatuhkan. Nathan tak boleh nak tahan damage itu. Dan bila ada satu je inhibitor, ini akan menjadi sangat-sangat sukar. Crystal ataupun inhibitor turret akan diberikan fokus utama. Turret tier ketiga di sini, tiada masalah untuk benda ini berdiri pada malam ini, geng. So itu I boleh katakan. But one of the most important thing juga pada malam ini adalah macam mana team ini nak counter back the drafting yang dilakukan oleh Richie Esports. Sebab Richie Esports nampak kuat malam ni. Mereka punya drafting a bit quite nice, di mana mereka boleh kejar backline dengan adanya Pakito. Okay lah, dengan adanya Pakito the pick up is really nice. The damage output tu pun dah cantik dah. And ada sebab untuk sustainability, and then dia pun boleh hidup balik, and then dia pun boleh dia memang macam tu. Lot lagi sekali diberikan kepada Richie Esports, but sekarang ini yang tak diberikan kepada Richie Esports adalah kill ke atas seorang Gorgeous. Gorgeous berjaya meloloskan diri, and then kemungkinan tinggi mereka akan terus ke arah base ini untuk mendapatkan pick off. But right now Richie Esports is going all out juga untuk memberikan push. Dengan adanya lot ini, mereka boleh end, but adakah mereka nak end ataupun mereka just nak duduk-duduk santai-santai tengok-tengok dulu? But lot dah masuk ke mid lane, tiga lane dah ada minion. Ini adalah pressure yang sangat-sangat tinggi sebab Team Hak hanya meninggalkan dengan satu turret ini. Kalau Ruby menarik turret ini, orang lain boleh saja memberikan attack pada kali mereka akan masuk sekarang ini. Lihat pada mereka, Electrofiber telah dibuka, mengelakkan minion Patilah terus diangkat, manakala Sincerity akan membakar sesiapa yang ada dalam line of front. Tetapi tak cukup, Richie Esports nak menghabiskan game ini. Lihat pada Nathan membuka entropy terus, menghantarkan klon dia menghabiskan turtle ini. Minta maaf Crystal ini. Inilah dia satu gameplay yang agak cantik ya. Kita dah tengok kepada KDA sebab Nathan tadi idola. Nak dapatkan pick off tak boleh, but daripada team Richie Esports, mereka berjaya demi berjaya nak mendapatkan pick off demi pick off. Tak sangatlah I nak katakan, but anyways, I ingat kita akan kembali balik kepada Caster Camp, and then I nak kata saja Richie Esports